susulan daripada laporan polis yang dibuat di seluruh negara, kebanyakannya daripada rakan-rakan parti politik, tak kira lah daripada PKR ke, warisan ke, amanah ke dan sebagainya, ataupun individu sekalipun, berkisar tentang isu tuntutan ataupun saman ataupun sitaan aset Petronas. Kena ingat aset Petronas. Waalaikumsalam Saudara Razali Ali. Jadi dimaklumkan ianya telah pun gagal dibawa ke Parlimen, ke Dewan Rakyat, dan juga terkini teman dimaklumkan petang tadi dibawa ke Dewan Negeri Sabah. Dan ini adalah perkara yang sangat-sangat memuskilkan kita semua. Kenapa tuan-tuan? Dikatakan pada awalnya tidak mahu dibawa ke Parlimen oleh pihak Datuk Seri Najib dan kerajaan pada tahun 2017 sebelum ini. Tidak dibahaskan pun di Parlimen secara jelas. Hanya dinyatakan oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Hamzah Zainuddin, Waalaikumsalam, apabila ia mengatakan akan berusaha untuk mengelakkan tuntutan tersebut daripada waris kerajaan Sulu diteruskan, dan mengelakkan daripada ianya berjaya dituntutlah daripada pihak kerajaan Malaysia. Namun begitu, lain sebaliknya berlaku. Datuk Seri Najib di dalam laman Facebooknya, adminnya teman tak pasti siapa, siasatlah siapa admin Facebook Datuk Seri Najib, seolah-olah mengetahui segala-galanya, dan enggan membawa perkara-perkara yang dikatakan diusahakan oleh Datuk Seri Najib dalam zaman pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional di dalam Parlimen secara telus dan di dalam mahkamah, seolah-olah. Kenapa? Apabila berlaku tuan-tuan, aset Petronas yang nilainya hampir 70 bilion, 67.5 bilion, yang dinyatakan, dan sehingga pada saat ini semalam bermulanya pembukaan sidang Dewan Rakyat, dan sekarang ni hari kedua, tidak ada apa-apa perkembangan, tidak ada apa-apa perkembangan. Dan yang penting tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah Datuk Seri Najib ni dia tidak menghormati, admin Datuk Seri Najib ni lah, tidak menghormati perjalanan ataupun fungsi mahkamah dan Dewan Rakyat. Ini teman agak keliru. Dalam Facebook semua dia tahu, admin dia semua tahu. Daripada sekecil-kecil isu daripada tahun yang dulu, zaman penjajah, bawa pada zaman MA63, bawa kepada zaman tahun 70-an dan sebagainya, semua dia mahu tahu. Dan tambah pula, terima kasih Tuan Syed Azam Jamalullah, Barazali Ali, apabila ianya didedahkan, masih lagi ingin menafikan dalam Facebook pun sama, dan juga Tuan Speaker pun mengeluarkan kenyataan yang double meaning, mengerukan, dikata menghina dewan, tidak menghormati bentara dan sebagainya. Sedangkan usaha untuk membahaskan perkara tersebut boleh dilaksanakan. Itu adalah Dewan Rakyat, bukannya Dewan Facebook. Ataupun suka tu, teman tak cerita pasal Encik Tun Mahathir Razali Ali, teman tak cerita. Dan pasal Pulau Batu Putih tu, tolong faham semasa zaman pemerintahan Pak Lah dah dicari dokumen yang mengatakan, membuktikan Pulau Batu Putih itu adalah milik Malaysia, tetapi agak malang ada kenyataan yang jelas yang menunjukkan bahawa Pulau Batu Putih itu diserahkan kepada Singapura. Tolong faham Saudara Razali Ali, perkara ni dah lama, start pada tahun zaman Pak Lah menjadi Perdana Menteri. So bukan isu yang kita bangkitkan sekarang ni pasal kedaulatan Sabah, tuntutan Sabah. Tolong faham, banyak di kalangan kawan-kawan, rakan-rakan komo-komo di luar sana bercakap seolah-olah mengetahui semua. Teman bertanya, komo hebat sangat, tahu semua, sesiapa sajalah yang mengetahui, tahu segala-gala. Teman bertanya, teman tak tahu. Sebagai rakyat Malaysia, kenapa tiba-tiba aset Petronas dikatakan telah dilupuskan, dinyatakan sedemikianlah.
And then dikatakan pula tak ada berlaku tuntutan. Oh, usaha. Waalaikumsalam Saudara Mio yang Mahathir dengan Tommy Tomato. Saudara Razali Ali, tolong buat laporan polis benda tu. Macam mana yang teman dah buat? Mika dah keliru jauh sangat ni. Tolong kembalilah ke pangkal jalan. Jangan sesat sangat dengan tajuk yang teman kongsikan dan teman persoalkan pada live petang ini. Bukan janganlah marah cok Okey. Jadi tuan-tuan, berbalik-balik pada isu Sabah tadi. Teman tak tahu. Jadi itu teman bertanya. Perkara yang didedahkan di dalam media. Dia dikatakan, dimaklumkan bahawa tahun 2017 setelah berlaku masalah berkaitan tentang hak Sabah, Datuk Seri Hamzah kata telah dimandatkan di dalam oleh PBB. Okey. Memang kes serius. Saudara Razali Ali teman dah khabar tahun 2000 masa Pak Lah jadi Perdana Menteri, dah berlaku dah usaha untuk membuktikan Pulau Batu Putih bukan milik Singapura, milik kita. Tuan-tuan, tolong faham, tak ada dokumen mengesahkan ianya milik Malaysia. Yang dijumpai dokumen tu tak mandang. Siapa yang menyimpannya? Teman rasa tahun 70-an kerajaan Israel yang merintah Malaysia ni. Tolong faham. Tolong faham benda tu. Yang lama merintah negara kita ni, kerajaan Israel, betul? Tolong faham. Ini adalah daripada pemimpin-pemimpin yang dah lama jadi menteri. Tak ada maknanya kita jual Pulau Batu Putih tu. Tak ada maknanya, tak ada bukti pun. Dan teman tak ada cerita teman sokong Tun atau Tommy Tomato. Tolong Saudara Razali Ali jangan lari tajuk. Okay. Namun begitu tuan-tuan, berkaitan tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib melalui admin dia lah dalam Facebook, mengatakan ianya harus dipertanggungjawabkan di zaman Pakatan Harapan, di bawah Tommy Thomas. Sedangkan perkara ini adalah urusan Kerajaan Barisan Nasional daripada peringkat awal. Boleh semak kembali Datuk Hamzah Zainuddin masa jadi Timbalan Menteri Luar telah menyatakan bahawa berusaha untuk memastikan Sabah tidak lagi dituntut ataupun tidak lagi menjadi isu di peringkat antarabangsa. Kerana apa? PBB telah pun mengiktiraf Sabah adalah salah satu wilayah Malaysia. Itu yang dinyatakan. Perjanjian yang ditulis, yang ditandatangani sebelum ini, di zaman Tengku Abdul Rahman dulu, kau nak Taliban ke mana? Jadi tuan-tuan dan puan, janganlah kita lari tajuk. Lepas tu pula diakui, tidak akan membayar duit pajakan ke, duit sewaan ke apa nama sekalipun, kepada kerajaan Sulu. Kenapa keluar kenyataan tidak akan membayar? Tun Dr. Mahathir menyatakan kurangkan ataupun tidak payah bayar terus. Ini yang dilaporkan di dalam laporan media Filipina. Teman tak tahu kesahihannya, tapi itu yang dinyatakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah. Tun Dr. Mahathir pun daripada UMNO, Datuk Najib pun daripada UMNO. Itu semua daripada puak-puak koma. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun daripada UMNO. Sekarang ni teman bercakap tentang rakyat Malaysia, negara Malaysia. Koma yang duduk ceruk-ceruk ulu, ceruk-ceruk pekan, ceruk-ceruk kampung ni, kalau negara ni dah tak mandang, koma nak merempat dekat mana cok? Tuntutan dibuat tahun 2017. Siapa PM tu? Saudara Aziz bin Jaafar punca tuntutan tersebut. Terima kasih. Okey. Punca tujuan atau punca tuntutan tersebut. Terima kasih kerana bagi perkongsian Saudara Aziz bin Jaafar. Thank you very much. Berjuang petem ada. Ni tak habis-habis dengan individu. Teman tak kata salah. Teman nyatakan, jelaskan. Yang berpusing-pusing, nak salah orang lain apa pasal? Orang yang ada kuasa sebagai Perdana Menteri tak boleh buat penjelasan. Berhenti kalau jadi Perdana Menteri. Itu ceritanya. Dibawa dalam Dewan, kamu tak nak bahas. Bila kami bahas di luar, kamu melalak, kamu kata macam kamu tahu semua. Ni last kali bubar Parlimen. Itu je yang kamu tahu. Itu je. Membazir tu, betul tak? Berapa banyak pilihan raya pun buat membazir tu. Ahli politik nak memekarkan kuasa. Itu je cara yang ada. Agak malah ada penyokong yang enggan faham dan enggan mengambil berat. Tak apalah, aku dah cucuk je ni keluar duit. Tak apa, aku dah ada kebun 10 hektar, 20 hektar. Itu koma pun. Barang mahal tak ngapain, kejap je kita BMF. Semua koma boleh buat. Tapi apa yang hasil yang kita dapat? Teman bertanya. Teman yakin koma pun ingin mengetahui. Cuma mungkin
Mungkin tak nak buang masa macam teman ni bertanya melalak dalam Facebook. Ya, Datuk Seri Najib buka Facebook punya gelanggang, pumpang sana pumpang sini, admin dia lah, ya. Apa ingat teman boleh terima bulat-bulat semua apa yang dia cakap, apa yang dia tulis? Teman ingin bertanya kembali, masa kamu ada kuasa, apa kamu buat? Apa yang Datuk Seri Najib buat semasa berkuasa berkaitan isu, ya, waris Kesultanan Sulu ni? Komen nak katakan kerajaan Malaysia tak ada hubung kait dengan kerajaan Sulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, ada cikgu sejarah tolong kongsikan sikit. Ada pakar sejarah tolong kongsikan sikit macam mana tahun 63 September tu, pada tahun tu, sebelum tu tahun 57 59 tak salah, teman adalah dibincangkan perkara ni, ya. Okey, dengan British dulu, macam mana nak merdekakan Sabah dan Sarawak ni daripada British masuk dalam Malaysia. Tolong baca benda tu, ya. Perjanjian apa, ada disebut perjanjian Cobalt yang menyatakan ada beberapa perkara lah. Tolong faham. Kita dah tahu, ianya dibuat since tahun 2013 hingga 2017 macam tu lah, dan baru dibawa ke mahkamah di mana, di apa kesebutnya, di Mexico ke Sepanyol macam tu lah lebih kurang, disebut, okey, dan berjaya, ya. Namun begitu, susulan daripada berjaya tu dikaitkan dengan ucapan dan juga surat Tommy Thomas. Tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan dikeluarkan, ya, tidak akan membayar lagi kepada Kesultanan Sulu, Kerajaan Sulu. Siapa yang keluar kenyataan tu? Ya? Siapa? Sehingga menimbulkan perkara ni dah berlaku, dinyatakan semula. Malaysia tak nak bayar. Siapa yang tak nak bayar tu? Syed Razif tak nak bayar ke? Ataupun Datuk Najib tak nak bayar ke? Atau kerajaan ke? Atau kabinet ke? Mana dia kenyataan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayor. Kenapa? Teman orang kampung, teman tak tahu, tolong bagi jawapan. Tolong bagi jawapan. Tak ada pun jawapan. Lepas tu kau mau pergi berdebat dalam Facebook, tak boleh mempap. Teman tak pasti pula lah. Seorang menteri, seorang Perdana Menteri, yang ada kuasa, ada portfolio di dalam pentadbiran kerajaan, yang boleh bersuara di dalam Dewan, yang boleh mencadangkan undang-undang baru, membatalkan undang-undang baru, satu undang-undang lah, okey, sesuatu perkara yang melibatkan pentadbiran negara, hanya mampu untuk bercakap di dalam Facebook dan disokong pula oleh fake account. Baca Fin Najib tu habis-habis yuk. Encik Samsudin Karim, isu asal permulaannya masih tidak dijawab. Kenapa pihak Malaysia tidak membayar sebanyak berapa ribu pesos tu lah, ada nilai awalnya. Kenapa tidak dibayar? Kenapa? Itu soalan dia. Teman tak tahu kenapa. Tu teman bertanya. Dan kenapa ianya dibangkitkan di dalam Facebook? Kenapa tidak dibangkitkan di dalam Dewan Rakyat? Kenapa tidak dibangkitkan di dalam di dalam sesi yang sepatutnya? Yalah, mesyuarat kabinet ke? 5,300. Terima kasih Saudara Aziz. Ya. Kenapa? Apa perlu korang nak mengelirukan kami rakyat di bawah? Itu urusan koma di atas. Kami bila tak faham ataupun perkara tu mengancam kami dan keluarga serta negara kami, sebab wakil rakyat ni bukannya pentingkan negara pun, ya. Dia pun tak heran benda tu, dia pun keber. Ada undang-undang dia membuat, dia melanggar. Kami rakyat ni yang pentingkan perkara tu. Oh, tak pakai tali pinggang, dah ngetok. Langgar traffic light pun dah tercicir rasa, ya. Saudara, ada satu kenyataan media, di dalam media, yang menyatakan Datuk Seri Najib berjanji untuk memberikan tanah. Tanah kepada siapa? Bila? Itu pun persoalan, tuan-tuan. Ya. Itu persoalan. Sekarang ni isu Petronas, kau mau cerita kita banyak kehilangan pekerjaan dan juga duit kita dah kurang. Kau mengerti cakap. Ya, dah baca dulu Ibn Najib yang buat niat nak bawa ke FCJ. Bila BN kalah tu Tommy take over. Sekarang ni teman dah kabur, kan? Kenapa dia nak bawa ke FCJ? Dah tentu tak boleh selama-lamanya. Dah dikabur. Ya. Dan siapa pada ketika itu yang membawa perkara itu ke peringkat FCJ? Oh, kata PH menang, PH tak bawa. Kenapa tak bayar perkara tu sebelum dapat keputusan? Korang nak bayar, contoh 2013 korang tak bayar, tapi baru 2017 korang usaha nak bawa. Kenapa? Kenapa? Pasal apa?
Oh, pasal peralihan kuasa daripada Datuk Seri Najib, Datuk Dr. Mahathir, Datuk Abdullah kepada Datuk Najib macam tu. Memang tak pasti tu jawapan dia. Jadi tolong jawab. Sebab tu teman Khabar, ini bukan level kami nak menjawab. Sebagai rakyat, kami hanya mampu bertanya dan mendapatkan penjelasan. Ya. Tak payah cerita bubar parlimen, sama je Roma pun. Sekarang ni yang ada, itu pun tak boleh jawab, nak bubar parlimen lagi. Jangan jadi saudara setan membazir ni. Ya. Sebab tu teman tanya tadi, kenapa tidak diutarakan daripada peringkat awal? Oh, kita tidak membayar. Kenapa sampai kamu tak nak bayar? Oh, kita akan bawa ke mahkamah. Bayarlah dulu, lepas tu bawa pergi mahkamah. Satu injansi tempoh, kita tak boleh contoh lah. Ya. Mana? Tak buat.